Okey pelajar, kita akan mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan dengan kelas kita pada pagi ini, iaitu di bawah SP 7.1.3, iaitu membina OJIF. Okey, yang ini kita dah sentuh pada minggu lepas sedikit. Okey, suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Okey. Baik, sebelum tu ada nota yang perlu anda salin. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak mengira julat, iaitu apabila kita melukis OJIF ataupun kita merujuk kepada jadual kekerapan longgokan, julat boleh diukur dengan mencari perbezaan titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Okey. Maksudnya kalau katakan daripada OJIF, okey, kita ada data 99.5 hingga 149.5 ni. Okey, kita cari titik tengahnya. Okey. Kita cari titik tengah di sini, iaitu kita tambahkan 2 dan bahagi 2. Okey, kemudian kita cari titik tengah kelas 1 lagi, yang terakhir. Okey, di sini. Okey, kita tambahkan 349.5 dengan 399.5. Kita tambahkan, kemudian kita bahagi 2. Okey, yang ini kita tambahkan. Okey, kemudian kita bahagi 2. Okey. Okey. Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Ataupun dia tulis Q3 tolak Q1. Baik, kuartil pertama perlu dicari dengan mencari kedudukan kuartil tersebut dulu. Okey. Iaitu untuk nak dapatkan kedudukan kuartil adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan ataupun jumlah kekerapan adalah N. Okey. Maka untuk kuartil 1, Q1 ialah 1/4. Kuartil ni maksudnya kita bahagikan data kita kepada 4 bahagian. Okey, iaitu 1/4 daripada data darab N untuk kuartil 1. Kuartil kedua kita juga panggil sebagai median. Okey, iaitu sama dengan 2/4 daripada data darab N. Kemudian kuartil ketiga adalah 3/4 daripada data. Dan kuartil keempat adalah 4/4 ataupun nilai N kita tadi. Okey. Okey, jadi yang penting adalah Q1, Q3. Okey, sebab kita nak cari julat antara kuartil adalah Q ketiga tolak Q pertama. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey. Jumlah N 60. Maknanya yang terakhir ni, titik yang terakhir ni adalah pada kekerapan longgokan ke 60. Okey. Jadi sini 60. Ini N kita. Okey. Maka untuk kuartil pertama, kedudukannya adalah 1/4 daripada N. Bermaksud 1/4. Kita darab 60. Kita dapat 15. Jadi kita tanda pada 15. Kemudian kita unjurkan jangan terlebih. Mesti kena pada graf. Okey. Di sini. Kemudian kita bawa turun ke bawah untuk bacaan. Okey. Dalam kes ini bacaan untuk Q1 199.5. Okey. Jadi saya boleh tulis Q1 199.5. Okey. Okey, kemudian untuk kuartil ketiga yang ini 3/4 daripada jumlah kekerapan. Okey. Jadi jumlah kekerapan kita saya bagi contoh 60. Jadi yang ini 3/4 daripada jumlah kekerapan, bermaksud 3/4 didarabkan 60. Jadi saya dapat 45. Okey. Jadi saya tanda pada 45 di sini. Kemudian saya buat unjuran.
pakai pembaris sampai kena graf. Dia kena kat sini. Okey, kemudian saya turunkan ke bawah. Okey, pakai pembaris. Kemudian saya buat bacaan. Berapakah kuartil 3 saya? Jadi dia terkena kat sini, jadi saya baca. Okey. Dalam kes ini pelajar, kalau kita lihat, kita tolakkan 299.5 sebab dia tak kena pada 299.5. Okay, dia kena kepada sebahagian daripada graf. Kita nak kira satu kotak ni nilainya berapa. Okay. Okay, dia ada 10 kotak semua. Bermaksud daripada 249.5 sampai sini, dia ada 10 kotak. Okay, jadi kita kira beza dia dulu. 299.5 kita tolakkan dengan 249.5, kita dapat 50. Kemudian kita bahagikan dengan 10 kotak. Jadi satu kotak nilainya 5. Okey. Jadi pelajar, kalau kita nak kira sampai di sini, okey berapa? Jadi kita kiralah kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi bermaksud di sini adalah 249.5 ditambah dengan 7 kotak. Jadi 7 kotak tu satu kotak nilai 5. Jadi 7 kotak nilainya 35. Jadi kalau 249.5 saya tambah 35, saya dapat 284.5. Jadi sebab itu ditanda dengan 284.5. Okey. Baik, untuk kuartil 3, selepas kita dapat kuartil 1 dan kuartil 3, maka kita nak cari julan antara kuartil, kita tolakkan. Kuartil 3 dengan kuartil 1. Okey. Jadi julan antara kuartil 1 di sini. Kuartil 3 di sini. Jadi julatnya yang ini. Okey. Jadi yang ini kuartil, julat antara kuartil sama dengan kuartil 3, kita tolak kuartil 1. Jadi kuartil 3 tadi ialah 284.5. Kita tolakkan dengan 199.5. Jadi kita akan dapat 284.5 tolak 199.5. Jadi saya akan dapat 85. Okey? Itu julat antara kuartil. Iaitu beza di antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Okey? Okey. Yang ni Jadi saya dapat 85. Baik, tugasan anda. Okay, anda salin jadual ini. Kita nak buat, kita nak bina OGIF dulu. Baik, saya bagi 2 minit pelajar. Anda salin jadual saja. Okey. Kuantiti garam. Okey. Kekerapan longgokan, sempadan atas kelas. Okey. 2 minit daripada sekarang. Okey, respon pelajar. Okay, go. Boleh Boleh. Okey, minta anda salin.
Okey, Sakinah lambat. Okey, Amni tak masuk lagi. Syikin tak masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang belum masuk, Ahmad Wais, Efi, Zahurin, Faris, Faizah, Nur Sajidah, Suhailah, Nurul Amni dan Siti Nuasyikin. Kita jaga semua, pastikan anak-anak masuk ke kelas. Terima kasih. Okey dah pelajar? Dah, cikgu. Dah. Okey. Baik, saya pelajar lihat betul-betul bagaimana pengiraan ataupun saya lengkapkan jadual kekerapan longgokan. Saya tak nak salah di bahagian ini. Baik, kita mulakan dengan kosong di sini. Seperti saya tunjuk minggu lepas. Kemudian kita tambahkan dengan 4. Kita akan dapat 4. Kemudian 4 ni kita tambah dengan 11, dapat 15. 15 kita tambah 15, dapat 30. 30 tambah 21, kita dapat 51. 51 tambah 8, dapat 59. Dan akhirnya tambah 1, dapat 60. Jadi dia mesti sama yang ini. Okey, untuk sempadan atas, jadi pengiraan sempadan atas kita ambil 99, kita tambah 100. Jadi kat sini 99 tambah 100. Kemudian kita jumlahnya ni kita bagi 2. Kita akan dapat di sini adalah 99.5. Okey, untuk yang ini ni 149.5 ni adalah saya ambil 149 dengan 150. Jadi 149 tambah 150 saya bagi 2. Saya dapat 149.5. Okey, kalau kita tengok pola nombornya, okey, 99 dia jadi 99.5. 149 dia jadi 149.5. Jadi pelajar, 199 dia akan jadi 199.5. 249 249.5. Okey. 299 299.5, 349 349.5 dan 399 399.5. Okey, jelas tak pelajar untuk lengkapkan kekerapan longgokan dan sempadan atas? Jelas. Okey, Amirul jelas? Jelas. Erin? Asbola? Jelas, cikgu. Afiq? Jelas. Amin? Jelas.
Nurin. Nurin jelas? Syahidah? Jelas. Okey, Syahidah jelas? Jelas cikgu. Sajidah masuk kelas tak ni? Ada tak dalam ni? Okey, saya sambung pelajar. Untuk jawab soalan A, bina satu ojif. Jadi untuk nak bina satu ojif, kita ada data di sini ada 4 kolom. Jadi yang pertama sekali untuk kekerapan longgokan ni kita akan gunakan untuk pasi Y. Okey, dan sempadan atas kelas kita akan gunakan untuk pasi X. Okey. Baik, untuk pasi X kita akan mulakan daripada 99 sampai 39. Kita hanya tulis saja. Okey. Jadi kat sini anda tulis, kita ambil 2 cm lah. Okey, pelajar. Anda keluarkan kertas graf, kita buat sama-sama. Okey. Okey, kemudian anda gariskan untuk pasi X dan pasi Y. Okey, ini pasi X. Ini pasi Y. Okey. Okey, pasi X kita ambil daripada sempadan kelas. Sempadan kelas ni dia merujuk kepada kuantiti garam dalam mg. Jadi pelajar kat sini kita tulis kuantiti garam dalam mg. Okey, jadi kita kira berapa sempadan kelasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kat sini kita tanda 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi setiap tanda ni kita tulislah. Dia punya sempadan kelas iaitu bermula daripada 99.5. Okey. Dan seterusnya ikut saja 149.5. Okey. 199.5. Okey, kelas keempat 249.5. 299.5. 349.5. 399.5. Pelajar boleh nampak tak pelajar? Boleh go. Okey, anda teruskan dengan pasi Y. Okey, pasi Y itu pelajar dia tidak ada skala. Dia tak beri ya. Jadi kita kena tentukan skala. Jadi pelajar, oleh kerana sampai 60, okey, jadi kalau kita buat 555 kertas graf kita tak cukup, maka kita buat 10, mana 2 lah. Okey. 2 cm jadikan 10. Okey, faham tak ni pelajar untuk pasi Y? Okey, sampai 60. Dan pasi Y ini adalah untuk kekerapan longgokan. Jadi kekerapan longgokan ialah jenis makanan. Jadi anda tulis kat sini jenis makanan untuk pasi Y ya. Okey, lepas tu dah senang. Kita plot macam biasa. Okey. Apa yang saya nak plot iaitu sempadan atas 99.5 dia jadi kosong. Jadi kat sini lah. Ini kosong untuk pasi Y. Ini adalah 49.5 untuk pasi X. Okey. Sorry, 44.5. Okey, yang kita tanda bermula daripada sini kosong. Okey. Jadi 99.5 kosong.
Okey, kemudian kita ikut saja 14.54, 149.54. $199.5, 15. $249.5, 30. $299.5, 51. Baca tandanya tu mesti tepat. Kemudian 59 dan akhir sekali 60. Okey. Jadi anda lukislah grafnya pakai tangan. Okey, grafnya mesti semua titik mesti kena. Kemudian licin. Tidak ada berlekuk-lekuk. Dan semua titik mesti bersambung. Jadi masa melukis tu berhati-hatilah pelajar. Okey. Kalau macam saya ni dapat markah penuh lukis. Okey, dah siap pelajar lukisannya? Dah. Pelajar perempuan? Faizah dah siap? Dah. Syahidah? Dah. Okey, pelajar. Sekarang daripada yang anda dah lukis tu, kita nak cari pertama julat. Julat di sini ya. Okey, untuk dapatkan julat, okey, kita lihat kepada kekerapan longgokan kita. Okey, jadi nilai terkecil 4. Jadi saya cari titik tengah di sini. Jadi nak cari titik tengah ialah 100 tambah 149, kita bagi 2. Okey. Kemudian nilai kekerapan longgokan terbesar 60. Jadi titik tengahnya kita ambil kelas 350 tolak 399. Jadi kita tambahkan, pasal kita nak cari titik tengah, 350 tambah 399 bagi 2. Okey, boleh tak nyatakan apakah titik tengah bagi kelas 100 hingga 149? Okey, seorang pelajar volunteer. 124.5. 124.5. Jadi kat sini saya tulis 124.5. Okey, untuk titik tengah kelas 350 hingga 399. 374.5. Okey, 74.5. 74.5. Maka kita akan dapat untuk B pertama. Julat sama dengan, okey, kita tolakkan 374.5 dengan 124.5. Okey, jadi apa jawapannya? Dua lima kosong. 250.0. 250.0. 0.0. 2.0. Jadi kita ambil 250.
Okey. Kuartil pertama. Okey, kita kira dulu kedudukannya iaitu 1/4 N. Maknanya 1/4 N-nya berapa? 60 kan? Okey, jadi kita kira dulu. 15. Jadi pelajar, dapat 15 ni? Dapat. Amin dapat ni? Dapat Ego, dapat. Okey, jadi kita tanda pada jenis makanan yang ke-15. Sini 10, 20, jadi 15 kat sini. Jadi saya tulis 15. Jadi pelajar ambil pemaris. Garis sampai kena graf. Jadi dia kena kat sini. Bawa turun bawah. Okey. Jadi kat sini dia tepat kena pada yang ini. Okey, ini Q1. 199.5. Jadi kat sini Q1 sama dengan 199.5. Okey, faham tak ni pelajar? Untuk dapatkan Q1. Faham. Okey. Sekarang kita nak cari yang ketiga, median. Okey, median ataupun tengah-tengah. Data kita 60, kalau tengah-tengah 30. 20. sebab 1/2 ataupun 2/4 didarab 60. Jadi pada kedudukan data yang ke-30. Jadi sama macam tadi. Ambil 30 kat sini. Kita ambil pemaris, kita garis sampai kena graf. Okey, yang ni tepat pada titik Nanti kita akan lukis yang tak kena pada titik ni. Okey, terus ke bawah. Okey, berapa kita dapat Q3 kita? 9.5. 249.5. Sorry, median. Okey, jadi median 249.5. Jadi kat sini sama dengan 249.5. Okey, yang keempat. Yang keempat kita nak cari Q3 ataupun kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga. Macam mana pelajar kedudukan kuartil ketiga? Amni? Ada Amni? 3/4. Okey, 3/4 daripada? Darab 60. Bagus. Okey, 3/4 kita darabkan dengan 60. Itu kedudukan Itu bukan kuartil, kedudukan dia. 3/4 darab 60, kita akan dapat berapa? 5. 45. 45. Jadi kita tanda kepada 45. Okey, sini 45. Okey, pakai pemaris pelajar sampai kena graf. Okey, tanda kat sini. Kemudian sekali lagi pakai pemaris, kita turunkan ke bawah. Hati-hati mesti tepat. Okey, jadi di sini Q3. Okey pelajar. Kalau tadi kita lihat dia senang dibaca. Okey, betul? Betul. Okey, sekarang kita nak baca pada grid yang ini. Okey, jadi pelajar kita cari beza dulu. Beza di antara 399.5 dengan 349.5. Maknanya kita tolakkan dulu. Okey, kita sama-sama kira. 299.5 kita tolak 249.5. Kita dapat 5.
Betul? Betul. Okey, kita cek beza yang ni ini dengan yang ini. Okey? Beza yang ini. Okey, kita dapat 50. 50 tu untuk 10 kotak. Jadi untuk satu kotak kita kena bagikan dengan 10. Nampak belajar? Nampak. Okey, jadi kita kira berapa kotak ni? Daripada 249.5. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, jadi ini bermaksud 249.5 kita tambahkan dengan 5 darab 7 kan? 35. Okey, 35. Kita tambah 249. 284.5. 284.5. Nampak belajar cara saya buat? Nampak. Jadi kita dapat sini 284.5. Okey, akhir yang kelima. C, julat antara kuartil. Okey, apakah yang perlu kita buat untuk mengira julat antara kuartil? Nadia. Nurul Nadia ada? Putri. Putri boleh respon? Sarifuddin boleh respon? Amni? Apa perlu kita buat belajar? Kuartil 3 tolak kuartil 1. Okey, kita cari beza kuartil 3 dengan kuartil 1. Jadi kuartil 3 kita tolak kuartil 1. Jadi kuartil 3 kita yang ini tadi kan? 284.5 kita tolakkan dengan kuartil 1 yang ini. 199.5. Jadi kita dapat 85. 5. 5. Perpuluhan. Sorry, ada perpuluhan tak? Tak ada kan? 85. Okey. Okey, pelajar. Saya nak anda. Okey. Buat soalan nombor 2 ni. Okey, tak apa, jadual ni saya bagi kepada anda. Jadi anda salin dulu. Okey, 3 minit daripada sekarang. Pelajar, lengkapkan jadual ni 2 markah Iaitu kekerapan longgokan dia 2, 15, 40, 65, 84, 94, 98, 100. 1 markah. Okey, sempadan atas kelas 20 jadi 20.5. 30 jadi 30.5. 40, 40.5. 50, 50.5. 60, 60.6. Betul ni pelajar? 60.6 ni betul? Salah. Lah, sepatutnya 60.5. Jadi pelajar kalau salah kat sini 1 markah tolak. Okey, tak ada markah lah ni walaupun yang lainnya betul. Ni betul, ini betul, ini betul. 1 salah, kosong. Okey. Okey, dah salin?
Aidil faham, Dil? Faham, Ego. Nasikin ada? Kalau ada respon. Ada cikgu. Sikin faham? Faham. Sikin saya sasarkan A Kena buat banyak latihan. Sarifuddin nak grade apa Sarifuddin? Din. Nak A ke E, Din? Amni? Faham? Nurin? Nurin boleh respon? Amni? Kalau ada dalam grup, respon. Ataupun WeChat. Putri? Sirhan? Syahidah? Ya, cikgu. Boleh Boleh. Nakiuddin? Arif? Mak Amin? Mirul? Boleh Ego. Mirul nak dapat A ke dapat E, Mirul? Ego. A InsyaAllah. Nak dapat A senang, nak dapat E pun senang. Okey, nak dapat A tu buat semua sekali latihan yang saya dah bagi tu. Okey, tak faham tanya dengan saya. Dapatlah A. Okey, jadi apa yang saya ajar itulah yang keluar dalam soalan nanti. Baik Ego. Faizan? Ya, Ego. Boleh Okey, Ego. Nak dapat A ke E? Ego, Alhamdulillah. Amin. Saya akan tunaikan hasrat awak, tapi awak kena tunaikan hasrat saya Okey, kalau kita InsyaAllah. sama-sama kerjasama, insyaAllah dapat A. Saya nanti satu masa akan tengok anda ada kat universiti. Amin. Faizan ni suara tak dengar lah. Okey, belajar. Jadi jadual 2 markah anda dah lengkapkan. Baik, sekarang tugasan anda ialah membina OJIF. Okey. Saya bagi 10 minit daripada sekarang untuk bina OJIF. Okey, dah siap, terus kira julat. Ingat belajar julat tu kalau kat sini nak kira julat kita ambil titik tengah kekerapan longgokan 2. Kita ambil yang ini. Okey, sama dengan berapa titik tengahnya. Dan yang terakhir 100. Okey, apa titik tengahnya? Okey, yang ini 1 markah. Okey, bina OJIF dulu. Baik, untuk pasti X. Untuk pasti Y. Okey, untuk pasti X, kita ambil sempadan kelas. Ini untuk X. Anda tanda pada graf pada jadual anda. Kekerapan longgokan Y. Jadi sempadan kelas ni diambil daripada markah. Jadi saya tulis yang ini markah. Okey, jadi pelajar kita mulakan sempadan kelas kita daripada sini. Okey, kita ambil 2, 2, 2, 2
Jadi kita mulakan 20.5 dan seterusnya. Kemudian untuk pasi Y kita kira kerana 100 kita kira 10-10. Jadi 2 cm ni 10. 20. Okey. Kemudian kita plot dan sambung 4 markah. Okey. Paksi X, paksi Y skalanya seragam, betul? 1 markah. Okey, saya punya ni tak cukup. Anda punya cukup sambung. Sampai 100. Okey, titik yang pertama kita dapati bahawa sempadan kelas 20.5 tetapi kekerapan longgokan dia mula daripada 2. Kat sini. Jadi pelajar, sebelumnya ni ialah untuk pasi Y kosong, untuk pasi X kat sini 10.5. Jadi kita tanda kat sini untuk kosong dengan 10.5. Jadi kita mulakan sebenarnya daripada pasi X. Okey? Kat sini. Yang ini diberi dalam jadual. Yang ada hantar pada saya tu, dia anda tak turunkan ke pasi X. Okey, dapat tak belajar yang ni? Belajar tolong respon. Sebab ni penting. Dapat Ibu. Dapat. Dapat Dapat. Okey, seterusnya 30.5. Ikut betul lah kekerapan longgokannya. Okey, 15. Diikuti 40. 65. 84. Okey. 94. Saya punya ni tak cukup. Anda punya cukup Katakan di sini. 98. 100. Okey. Jadi pelajar. Okey, garisannya mesti mula daripada 10.5 ni. Okey, cantik-cantik lah. Okey, selesai. Okey, dah siap? Okey, yang dah siap belajar? Anda terus sambung
Untuk soalan B, julat. Okey, kita tolakkan dua titik tengah tadi. Ini kita dapat 15.5. Okey, titik tengah bagi kelas tertinggi 85.5. Jadi kita tolakkan 85.5 kita tolak dengan 15.5. Okey, anda akan dapat jawapannya. Okey, faham nak cari julat, pelajar? Faham. Okey, kuartil pertama. Berapa kedudukan kuartil pertama? Satu per 4 daripada 100. Jadi kedudukannya 25. Jadi kita tanda pada kedudukan 25. Di sini Okey, 25. Jadi ambil pembaris sampai kena graf. Jangan lebih. Okey, kat kena graf ni kita letak satu titik. Dan turunkan ke bawah, kita nak buat bacaan. Okey, dia tak kena tepat. Pelajar, bacaan ini bergantung kepada graf masing-masing. Kalau Okey, kena macam tepat, saya, sama je. kalau dia tak mungkin kena 40, tak kena mungkin 35. Oh, dia Okey. tengah-tengah. Kalau macam saya, dia 4 kotak daripada 30.5 kan? Faham? Jadi satu kotak ni nilainya 1. Sebab bezanya 10 kan? Daripada sini sampai sini beza 10. Jadi kotaknya 10. Jadi satu kotak sama dengan 1 unit. Faham tak pelajar? Faham. Okey, Faham. jadi saya kira lah ni. Jadi sini Q1 adalah 30.5 tambah berapa kotak? 1, 2, 3, 4 tambah 4. Jadi saya dapat 34.5. Jadi ini kita tulislah jawapannya kat sini. Kuartil pertama sama dengan 34.5. Okey, kalau median 1/2. Jadi 1/2 didarabkan dengan 100 ataupun median tu tengah-tengah. Okey, jadi pelajar kita ambil 50. Ini median. Ini kedudukan median bukan median. Okey, ambil pembaris, garis sampai kena kat sini kita tanda. Bawa turun ke bawah. Pelajar faham tak ni? Amigo. Sebab ini keluar dalam biasa ni. Okey, kita ada ni peperiksaan percubaan peringkat negeri Johor. Okey, saya sedang siapkan dia punya soalan dia. Okey, ini adalah Q3 kita. Okey, jadi 40.5 ditambah berapa kotak? 1, 2, 3. 3. Jadi kita dapat 43.5. Untuk median. Jadi median. Okey. Saya tulis sinilah. Yang kedua tadi kuartil pertama. Q1 sama dengan 34.5. Jawapannya yang ini bukan yang 25 ni. Okey, yang ketiga median. Berapa tadi median saya? 43.5. Keempat. Kuartil 3. Okey, kuartil 3 ialah 3/4 daripada 100. Kita dapat 75. Jadi kita tanda pada kedudukan 75 di sini.
Sampai kena gerap kat sini kita tanda. Dan turunkan ke bawah. Okey, kita baca di sini. Okey, yang ini 50.5. Kita tambah dengan berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat 54.5. Okey, jadi kuarti 3, 54.5. Okey, C, julat antara kuartil, iaitu kuarti 3 tolak kuartil 1. Jadi kuarti 3 kita adalah 54.5. Kita tolak 34.5. Berapa dapat ni? 20. 20. Bagus. Okey. Markah pelajar 12 markah ni. Okey. Jadi saya harapkan nanti kalau soalan ni keluar dapat 12 markah. Jadi sebagai membantu anda, yang pertama untuk PBD dan kedua untuk menjawab soalan dalam peperiksaan. Okey, anda lihat soalan 3. Ini PBD. Okey. Soalan 4. Dan satu lagi, soalan 5. Jadi ada 5 soalan, 3 soalan sebagai PBD. Okey. PBD 1 dah tutup, PBD 2 dah tutup, PBD 3 saya buka lagi yang belum hantar. Okey, yang ini adalah PBD 4 untuk tajuk ini. Okey, baik, untuk minggu depan saya nak habiskan kepada satu lagi, iaitu tentang bagaimana kita nak mencari sukatan serakan bagi sesuatu data terkumpul, iaitu yang pertama sekali, yang paling penting adalah varian dan sisihan piawai. Okey. Sesuatu serakan yang luas berbanding dengan serakan yang lebih kecil. Okey, data serakan lebih kecil adalah lebih bagus, lebih konsisten, lebih baik berbanding dengan taburan data yang luas. Okey. Jadi taburan data ataupun serakan data itu boleh dinilai dengan 4 ukuran, iaitu julat yang kita belajar hari ini, julat antara kuartil. Okey. Tetapi julat dan julat antara kuartil ni dia tidak dapat nak memberikan satu maklumat yang tepat. Okey. Jadi kita kena ambil lagi satu kiraan, okey, iaitu nilai di dalam varian dan juga nilai di dalam sisihan piawai. Okey. Jadi kita akan sambung pada minggu depan. Sekian saja pelajar untuk PDPR pada kali ini. Syabas, tahniah yang masuk ke kelas daripada awal hingga akhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih, Go.